Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan melakukan pembentangan sesi muzakarah yang bertajuk Islam dan Muzik. Muzakarah ini terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian pertama pengenalan, bahagian kedua fatwa dan dalil ini haram. Yang ketiga fatwa dan dalil harus, dan bahagian keempat rumusan dan penutup. Islam merupakan sebuah agama pertengahan yang amat menekankan aspek spiritualiti dan pembangunan rohani. Tapi pada masa yang sama turut membenarkan penganutnya berhibur dan berseronok selagi mana ia tidak melampaui batas-batas syarak. Keinginan untuk berhibur dan kecintaan kepada kecantikan serta keindahan merupakan fitrah insani yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Namun saban hari kita mendengar pelbagai perspektif dan pendapat orang tentang hukum bermain muzik dan mendengarnya. Ada yang mengatakannya harus dan ada yang mengatakannya hukumnya haram. Seringkali dikaitkan dengan menyebabkan lalai atau menjerumus ke arah maksiat. Daripada kacamata Islam, ada hadis yang mengatakan, ya Hanzalah, sa'atu wa sa'ah, walau kana takunu qulubukum kama takunu 'inda dzikri la sahafatukum al-malaikatu hatta tusallima 'alaikum fit tur. Yang bermaksud, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk beribadah, dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Dan kalau kita lihat sejarah, ramai ilmuwan Islam yang telah menulis mengenai muzik. Bermula tahun 800 Masihi, ilmuwan Islam Al-Kindi sendiri menulis buku yang bertajuk Musiki yang menyentuh mengenai nilai terapi yang terdapat dalam muzik. Baik, insyaAllah kita akan bagi pada muzakarah dalil yang mengatakan haram dan harus. Sebenarnya saya menjemput Ustaz Qamarul dan Ustaz Syahmin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pentua Majlis, iaitu Ustaz Muhammad Iwas ya? Ustaz Fakhri ya? Okay. Baik, saya akan menceritakan tentang apakah haram dan halalnya muzik ini. Terus sebelum itu kita terus pada fatwa yang mengharamkan muzik dan nyanyian. Baiklah. Okey, kita lihat pada pandangan ulama. Pandangan ulama, jumhur ulama dan fuqaha mengharamkan alat muzik. Cuma ada sebahagian mereka yang mengharuskan alat muzik dalam keadaan tertentu. Okey, baik. Bab muzik sebenarnya dia adalah isu yang khilaf pada zaman ulama Islam. Okey, majoriti ulama Islam mengharamkan, termasuklah 4 mazhab, iaitu Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Okey, saya akan bacakan menurut mazhab Hanafi yang mengharamkannya. Okey, muzik adalah haram menurut semua agama. Okey, kata Ibnul Qayyim, Muhammad Hanafi, mazhab Hanafi dalam perkara ini adalah paling keras dan tegas. Okey, seperti mana kita tahu mazhab Hanafi adalah yang paling tua. Okey, yang paling tua yang dia menegaskan, dia mengharamkan muzik ini. Sedangkan dia dengar ada orang yang bernyanyi sikit pun, dia tetap akan maksudnya dia tegur perkara ini adalah dosa. Okey, seterusnya saya sentuh sikit tentang mazhab mazhab Maliki. Okey, ada seorang sahabat bertanya, apakah yang dibolehkan oleh penduduk Madinah dalam hal nyanyian? Jadi Imam Malik ini berkata, hanya orang yang fasik yang terlibat dalam aktiviti seumpama ini. Okey, baik. Ini adalah pandangan Imam Malik. Seterusnya kita lihat pada pandangan ulama. Kata Ibnu Qudamah, barang siapa yang menjadikan muzik sebagai satu pekerjaan atau mengambil kanak-kanak dan hamba untuk menyanyi dan dihadiri oleh orang ramai, maka orang seperti itu tidak diterima kesaksian daripadanya. Ini kerana muzik seperti itu ini kerana muzik di sisi mereka yang tidak mengharamkannya merupakan satu kebodohan, kerendahan dan menjatuhkan maruah. InsyaAllah kita akan lihat apakah dalil yang mengharamkan selepas ini. Baik, silakan Ustaz Syami.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyatakan tentang pengharaman muzik ini, para ulama berhujah atas dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Quran ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Yang membawa maksud, dan di antara manusia ada orang yang pergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahawasanya ia merujuk kepada muzik atau lagu, manakala Mujahid berpandangan ia merujuk kepada al-lahwu dan al-qabl. Selain itu terdapat juga beberapa buah hadis yang menjadi sandaran muzik dan nyanyian. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Maksudnya akan ada di antara umatku satu kaum yang menghalalkan zina, sutera yakni untuk lelaki, arak dan alat muzik. Sahih Al-Bukhari. Perkataan al-ma'azif yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ulama berselisih pendapat sama ada ia bermaksud peralatan muzik ataupun pemuzik. Adapun Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa al-ma'azif di dalam ayat ini ialah peralatan muzik. Oleh yang demikian, ulama yang mengharamkan nyanyian dan muzik ini juga sekaligus mengharamkan segala transaksi yang melibatkan kedua-dua bidang tersebut, termasuklah penyanyi, pemain alat muzik dan sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanahu. Yang bermaksud sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka diharamkan juga harganya. Untuk seterusnya Ana serahkan pada perbincangan pada sahabat Ana. Baik, terima kasih kepada Ustaz Qamarul dan Ustaz Syamil. Baik, saya akan meneruskan dengan fatwa yang mengharuskan muzik dan nyanyian. Baik, pandangan pertama yang mengatakan bahawa muzik dan nyanyian itu harus adalah daripada Abu Bakar Ibn Arabi. Setelah membawakan hadis-hadis yang digunakan untuk mengharamkan nyanyian yang disebutkan oleh Ustaz Qamarul dengan Ustaz Syahmin, beliau mengatakan tidak ada satu pun dalil yang sahih untuk mengharamkan nyanyian kerana perawi-perawinya yang tidak siqah. Yang lebih sahih ataupun yang lebih kerasnya lagi, beliau mengatakan bahawa riwayat-riwayat tersebut adalah batil. Selain itu, kita ambil pula pendapat Ibn Hazm. Sewaktu beliau membahaskan hukum nyanyian, beliau mengatakan bahawa semua riwayat hadis tentang haramnya nyanyian adalah batil. Berbeza daripada Abu Bakar Ibn Arabi, Ibn Hazm ni dia lagi keras. Dia mengatakan riwayat tersebut adalah batil. Mengenai ayat 6 surah Luqman yang menjadi pengharaman nyanyian pula, beliau menjelaskan bahawa ayat tersebut menyebutkan satu sifat yang barang siapa mengerjakannya akan menjadi kafir tanpa diperselisihkan lagi, iaitu apabila dia menjadikan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan mainan. Selain itu, kita akan teruskan dengan pendapat Imam Al-Shawkani. Beliau pula meriwayatkan banyak asar daripada sahabat dan tabi'in yang menunjukkan keharusan mendengar nyanyian dan muzik. Antaranya Ibn Umar, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abdullah bin Ja'far,
dan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau turut membawakan beberapa riwayat daripada ramai ulama seperti Abu Ya'la Al-Khaffal dan Ar-Ruyani yang menunjukkan keharusan nyanyian dan alat muzik di sisi mazhab Malik. Adapun nyanyian tanpa disertai alat muzik, sebahagian ulama seperti Ibn Zahir dan Imam Al-Ghazali menyebut bahawa ia disepakati keharusannya oleh para sahabat, tabi'in dan ulama selepasnya. Selain itu, beliau turut menakalkan kata-kata Imam Al-Ghazali yang menyatakan lafaz batil yang warid dalam hadis-hadis Nabi SAW berkenaan muzik, kullu lahu jalahu bihil mu'minin fahuwal batil, tidak menunjukkan pengharaman, tapi ia menunjukkan akan ketiadaan faedah dan manfaat pada perkara tersebut. Pandangan Al-Ghazali ini turut dipersetujui oleh Imam Al-Shawkani yang menyatakan bahawa perkara yang tidak berfaedah termasuk dalam kategori al-mubah. Imam Al-Shawkani juga telah menulis satu kitab khusus bertajuk Ibtal Dawa Al-Ijma' fi Tahrim Muqtada' As-Sama' dalam menepis dakwaan setengah ulama yang mendakwa berlakunya ijma' dalam pengharaman alat muzik dan nyanyian. Baik, kita teruskan dengan dalil. Ustaz Iman. Seterusnya kita sambung dengan dalil yang mengharuskan muzik. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansari faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu ma kana ma'akum lahun fa innal ansara yu'jibuhum lahum. Maksudnya, Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan seorang wanita untuk dinikahi seorang lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Aisyah, tidak adakah sebarang hiburan dalam majlis perkahwinan ini? Sesungguhnya kaum Ansar amat menyukai hiburan. Sahih Al-Bukhari. Terusnya daripada Al-Sa'ib bin Yazid, maksudnya seorang wanita telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah kamu mengenali wanita ini? Aisyah menjawab, tidak wahai Nabi Allah. Maka baginda berkata, ini penyanyi wanita dari Bani Fulan. Adakah kamu suka jika dia menyanyi kepada kamu? Aisyah menjawab, ya. Lalu Nabi SAW memberikan penyanyi tersebut al-tab, lalu dia menyanyi dengannya. Maka Nabi SAW berkata, syaitan telah meniup melalui dua lubang hidungnya. Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Judai sewaktu mentafsirkan hadis ini menyatakan, hadis ini menunjukkan Nabi SAW sendiri tidak melarang muzik dan nyanyian. Adapun frasa syaitan telah meniup melalui dua lubang hidungnya menunjukkan bahawa muzik ini lebih hampir kepada kategori batil, dalam erti kata tiada kebaikan, niat hasanat padanya dan syaitan mempunyai bahagian di dalamnya. Namun ini tidak membawa erti pengharaman kerana perlu dibezakan antara haram dan batil. Jika muzik adalah haram, tidak mungkin Nabi SAW membenarkan wanita itu menyanyi dan membenarkan Aisyah mendengarnya. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, kami daripada kumpulan 10 menyimpulkan bahawasanya harus mendengar dan bermain muzik selagi mana tiada unsur maksiat. Ini berdasarkan hujah-hujah yang merajihkan keharusan muzik dalam Islam. Yang pertamanya, asal sesuatu adalah harus. Imam Ibn Tahir Al-Qaisirani, ulama mutaqaddimin mengharuskannya kerana tiada dalil-dalil syarak yang mengharamkannya. Maka ia kembali kepada hukum asal keharusan setiap perkara. Yang keduanya, dalil sahih. Imam Syawkani menyebutkan pula, meriwayatkan banyak athar daripada sahabat dan tabi'in yang menunjukkan keharusan mendengar nyanyian dan muzik.
Hujah yang ketiga pula, pastinya muzik dan nyanyian itu bebas dari maksiat, di mana bebas daripada unsur jelek, dosa dan perkara yang diharamkan seperti arak dan kerujahan, tidak menimbulkan nafsu syahwat dan tidak melalaikan daripada perkara-perkara yang wajib, serta tidak menimbulkan fitnah, menghilangkan sifat malu dan meruntuhkan akhlak. Dan yang keempat, kita lihat hujah-hujah pengharaman bersifat muqayyad daripada Imam Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan alat muzik tidak terlepas daripada dikaitkan dengan arak, penyanyi wanita dan perkara-perkara dosa dan maksiat al-fusuq wal fujur. Jadi jika tidak berkaitan maka harus. Daripada dalil-dalil pengharaman juga adalah bersifat zani, kata Imam Abdul Ghani An-Nablusi. Hadis yang tidak mengikat muzik dengan perkara-perkara seperti arak dan dosa pula berstatus ahad dan hanya bertaraf zanni, bukannya qat'i. Maksudnya bila zanni ni terbuka kepada ruang-ruang pandangan yang berbeza. Dan yang terakhir, tiada dalil sahih pengharaman daripada Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Tidak ada satu pun dalil yang sahih untuk mengharamkan nyanyian kerana perawi-perawinya yang tidak siqah. Itu saja huraian ataupun rumusan daripada kumpulan kami yang mengatakan bahawa muzik dan nyanyian adalah perkara yang harus. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Maaf kalau ada salah dan silap. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.